tanpa nuansa tersebut. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umrana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Amma ba'. Pertama sekali saya mengucapkan syukur alhamdulillah kerana diberikan ruang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama pada pagi yang mulia ini, hari Khamis. Yang kedua, saya ucapkan jutaan terima kasih kepada pihak masjid, kepada ahli jawatan kuasa kerana memberikan ruang. Dan yang ketiga, saya mohon maaf di atas kelewatan. Dan tajuk yang diberikan kepada saya pada hari ini berkenaan dengan wanita akhir zaman. Tapi saya beritahu dengan akak tadi, saya tidak bercadang untuk berceramah sangat. Saya lebih suka untuk buka sesi soal jawab. Itu lebih suka ada interaksi ataupun ada perbualan. Alright. Cuma sebagai permulaannya untuk meraihkan tajuk, saya nak petik daripada satu hadis sahih Nabi SAW menceritakan tentang baginda bagi tahu kita tentang dua golongan. Dua golongan ni baginda belum pernah nampak. Tapi macam mana baginda tahu? Sebab itu mukjizat dia sebagai seorang Nabi lah. Benda-benda akhir zaman, Nabi pun tak hidup sampai akhir zaman, dia sudah wafat. Tapi macam mana dia bagi tahu yang ada Dajjal, ada Ya'jud Ma'jud, kemudian akan turunnya Nabi Isa. Ini semua melalui jalan wahyu. Apa yang dimimpikan oleh para Nabi dan Rasul, mimpi para Nabi dan Rasul ini semuanya benar belaka. Bukan gangguan syaitan. Kalau kita ni kan mimpi rampah laki orang, mimpi shopping, mimpi masak, macam-macam mimpi kan. Kadang-kadang tu bila dah terjaga tu meroyan, menjerit-jerit, lintang pukang menggelabah. Tapi Nabi dan Rasul, para Nabi dan Rasul, saya ambil contoh. Macam mana ambil contoh Nabi Ibrahim waktu dia mimpi yang dia sembelih anak dia kan. Jadi bila dia bangun daripada tidur tu, dia ceritalah dekat Ismail pun Nabi juga. Dia anak beranak ni Nabi. Dia cerita, apa pendapat kau ya bunaya, wahai anak kesayanganku, apa pendapat kau bapa mimpi sembelih? Maka apa yang dijawab oleh Nabi Ismail? Nabi Ismail dia tak pelik. Dia tak ada kata itulah tidur tak basuh kaki lagi. Tak ada. Sebab dia tahu bapa dia pun Nabi juga. Ni mimpi. Kita kalau mimpi sembelih anak kah, merepek mimpi sembelih anak merepek. Tapi ini Nabi yang mimpi, maka sudah pastilah mimpi itu merupakan arahan dan wahyu daripada Allah. Sama ada dia nak suruh sembelih betul-betul ataupun nak menguji kedudukan Nabi Ibrahim. Maka apa kata Nabi Ismail sebagai seorang Nabi dan dia faham? Dia kata, bapa buat apa yang diperintahkan. Ini contoh. Dia anak, dia Nabi. Ini bukan anakku Sazali. Jadi saya nak Cik Man nak kongsi satu hadis kepada kakak-kakak sekalian berkenaan dengan apa yang Nabi dah tahu tentang akhir zaman. Dan dia, dalam hadis ni ada dua benda yang Nabi bagi tahu. Soon akan datang, akan ada dua kelompok. Salah satunya tajuk kita, yang satu lagi tak bincang. Baik.
sinfan min ahlin nar. Ada dua golongan daripada ahli neraka. Lam arahuma, aku tak pernah tengok. Nabi tak pernah tengok. Maknanya dua golongan ni kak, zaman Nabi tak ada. Zaman Nabi tak ada. Yang pertama, golongan yang pertama ni kita tak bincang. Golongan yang pertama ialah pemimpin ataupun penguasa, orang yang ada kuasa, yang membawa cemeti, membawa rotan dan memukul orang sesuka hati. Ini cerita lain. Ini cerita politik ke apa kita tak bincang. Dia dapat majoriti ke tak majoriti kalau tak ada lah. Kita tak nak bincang pasal tu. Pening kepala lah mikir kan. Jadi golongan yang pertama ni, golongan penguasa yang zalim. Wallahu a'lam lah, akak dah tahu ke tidak, akak dah pernah tengok ke tidak. Kita tak payah cakap penguasa zalim, pemimpin zalim tu. Kita tak payah tengok tempat kita ke tempat orang lain ke. Di Turki ada namanya, pernah ada Mustafa Kemal Atatürk kan. Mustafa Kemal Atatürk ni zaman selepas Nabi lah, dalam tahun 1900 dia menghapuskan sistem Islam. Dia tukar azan daripada bahasa Arab ke bahasa Turki. Ini contoh penguasa yang begitu perangai dia. Dan banyaklah tempat-tempat yang lain. Di Syria, keluarga Assad, apa yang telah dilakukan, rentetan yang berlaku sekarang ni. Syria belum aman lagi. Itu kita tak adalah nak sebut. Mana secara umum lah, secara umum. Yang kedua ni yang kita nak bincang, tapi tak adalah panjang sangat. Kemudian nanti Cik Man akan buka sesi soal jawab. Dan yang kedua siapa? Nisaun, perempuan lah tu, wanita-wanita. Dalam Quran ada surah An-Nisa. Apa maksud An-Nisa? Perempuan ataupun wanita. Dia mana yang lagi lembut, wanita ke perempuan? Wanita kan? Wanita lagi. Kalau sebut perempuan, Kuang Hajar tak makcik? Kuang Hajar Baik, pelajar-pelajar perempuan ke pelajar-pelajar wanita? Lain pula aku mendengarnya. Mana ada guru sekolah bagi pengumuman pelajar-pelajar wanita? Kalau sekolah rendah pelajar-pelajar wanita, dibayangkan budak-budak tu bawa anak. Jadi wanita ni untuk orang dewasa kan, selalu. Tapi minta maaf. Selalu tajuk drama perempuan jalang ke wanita jalang. Perempuan jalang. Wanita ni dari satu sudut dia punya isinya nampak lembut lah. Perempuan agak kasar. Tapi dari satu situasi, perempuan lebih sesuai diguna. Contohnya dalam kawasan sekolah tadi. Okey? Wanisaun, dan akan datang kelompok kasiat yang berpakaian ariyat dan bertelanjang. Nabi sebut dua benda yang kontra. Perempuan berpakaian telanjang. Agak-agak seksi. Seksa mata memandang. Perempuan yang berpakaian tetapi telanjang. Ma'ilat mumilat. Dia ma'ilat ni dia macam condong, lenggang tu. Dia jalan ratu kebaya. Akak tengok drama-drama apa semua tu kan. Dia punya lenggang-lenggok dia tu. Jadi Haji Leman tu dekat kedai tu meninjau aja tu kan. Dia jalan payung apa semua, baju kebaya dengan kain batik apa semua tu. Maka ma'ilat mumilat, lenggok menggoda. Kemudian ru'usuhunna, di kepala mereka ada bonggol. Akak dah mula raba dah tu.
Akak dah mula raba belakang. Dah mula raba belakang. Di kepala mereka ni, perempuan ni akhir zaman, perempuan akhir zaman. Tak ada zaman Nabi. Di kepala mereka ada bonggol, seperti bonggol unta. Baik. Nanti dulu ya. Akak jangan salah. Kan ramai pula yang buka tudung lepas kan apa kan. Gelabah pula aku. Dan Nabi kata, perempuan ini tidak akan cium bau syurga. Perempuan yang seperti yang digambarkan ini. Habis yang akak ada bonggol ni, akak tak cium bau syurga ke macam mana? Ke ciri yang mana? Sebab kat dalam hadis ni ada banyak ciri. Yang pertama, pakai seksi. Yang kedua, jalan melenggok menggoda. Yang ketiga, ada bonggol dekat kepala. So yang menjadi penyebab tak masuk syurga tu yang mana? Jadi orang bahaskan tentang hukum buat sanggul. Orang bahaskan tentang hukum buat sanggul, dan hadis ini daripada salah satu daripada hadis yang dibahaskan. Jadi sebahagian ulama kata yang bonggol tu tak ada masalah. Yang bonggol tu tak ada masalah. Yang bonggol tu bukan sifat penyebab neraka tu. Yang bonggol itu adalah sifat kebetulan. Contoh kata, perempuan tu kena penjara tu sebab dia bunuh suami. Perempuan yang pakai baju merah tu lah. Dia bunuh suami. Jadi yang dia kena penjara tu sebab pakai baju merah ke sebab bunuh suami? Apa pula pasal penjadah pula tiba-tiba pakai baju merah kena penjara? Sebab bunuh suami, kebetulan sifatnya pakai baju merah. Jadi sekarang dalam hadis ini yang nak dipointkan ialah wanita yang seksi, yang memakai pakaian, dia pakai. Akak tengok fashion macam-macam. Ada istilah hijabista. Kan? Itu tak ada masalah lah. Tu nak letak apa istilah ke, tudung bawal, tudung siakap, tudung keli, tiga rasa. Tak ada masalah. Akak nak fashion tak ada masalah. Tengok sekarang ni pun dah macam-macam bendera aku tengok dah. Dah macam tiang bendera dalam masjid ni dah. Kan apa pula pakai tudung Malaysia ni kak? Hari ni hari apa kak? Oh, tudung lebih-lebih hari tu. Yang hari Malaysia hari tu kan? Kan? Oh, ada beli tudung itu. Akak ada beragak sini lagi tu. Ni tudung sama je ke ada kelab-kelab tertentu? Kan? Jadi nak tudung sekarang ni perintah Allah kepada wanita. Saya sebut wanita lah, lelaki pun ada auratnya, tetapi wanita ni auratnya lagi sensitif. Kerana Allah menjadikan wanita itu indah. Dan tubuh badannya perlu dilindungi daripada pandangan mata yang jahat, yang hatinya berniat jahat. Sebab tu dalam Quran Allah sebut tentang tundukkan suara, tundukkan pandangan dan jaga suara. Bukan perempuan tak boleh bersuara, perempuan boleh bersuara. Kita bagi tahu di sini ialah suara wanita bukan aurat. Bukan aurat. Tadi akak jadi pengurusi majlis. Kalau tak baik saya suruh dia bahasa isyarat je. Suara wanita bukan aurat. Itu pendapat majoriti ulama. Walaupun ada sebahagian kecil mengatakan suara wanita aurat. Tapi yang tepatnya dan lebih mudah dengan kehidupan, perempuan boleh bercakap ketika perlu dan dengan cara yang sopan. Kerana pada zaman Nabi ada perempuan, dan perempuan bertanya. Antaranya Khawlah binti Tha'labah. Ini sahabat besar Nabi. Dia datang ke rumah Nabi. Dia ada masalah rumah tangga. Suami dia ada cakap sesuatu macam, bunyi dia macam cerai. Jadi dia pun tak tahu ni cerai ke tak cerai ni. Kalau tak boleh tidur sama-sama malam ni. Jadi dia pun pergi ke rumah Nabi. Dia tanya, ya Rasulullah. Dia tanyakan urusan suami dia, sebut perkataan tu, zihar. Apabila suami menyamakan bahagian belakang isteri dengan bahagian badan wanita yang haram dikahwini oleh si suami selama-lamanya. Suami kata dengan isteri, tangan awak ni buruk betul macam tangan mak. Berkedut macam tangan mak. Ini namanya zihar. Dia asal zihar tu bahagian belakang. Jadi bila suami sebut macam tu dekat isteri, apa yang akan berlaku? Menyamakan isteri dengan wanita yang si suami tu haram kahwin selama-lamanya.
Siapa dia yang dia haram kahwin, Kak? Mak kandung dia. Kemudian adik-beradik perempuan dia, makcik dia. Tapi kita tengok begini, kenyataan ini digunakan pada zaman jahiliah dengan tujuan untuk menceraikan si isteri. Adapun kalau ada suami-suami zaman sekarang disebut macam tu, dia tak niat cerai. So benda tu tak berlaku lah. Okey? Dan kalau dia menyamakan bahagian badan dia dengan perempuan yang dia haram kahwin dengan tujuan memuji, maka itu lagi jauh daripada perceraian. Oh, tangan awak halus macam tangan mak dan seumpamanya. Baik, itu contoh. Jadi Khawlah binti Tha'labah, dia pergi rumah Nabi, Kak. Dia pergi rumah Nabi. Dia bercakap dan Nabi dengarlah suara dia. Nabi tak ada cakap, kau perempuan, mana boleh bercakap, suara aurat. Jadi di sini menunjukkan bahawa suara wanita bukan aurat. Tetapi kalau seseorang wanita mengeluarkan suara dengan dia punya lenggok menggoda, mesyuarat masjid, Abang Haji, nak rasa kita nak buat satu langsir lah untuk orang perempuan belakang tu Abang Haji. Nanti senang kami orang perempuan ni nak pakai telekong ya Abang Haji tegas. Tak boleh lenggok Abang Haji. Abang Haji dengar tak? Kan itu dah, itu lain macam bunyi tu. Abang Haji, Mak Haji sebelah ujung tu dah macam Mak Lehar tu. Haji pula Pak Samad. Yang tanya tu pula Hayati. Layan 7 hari mencintaiku. Selesai. So sekarang ni Kak, ada macam-macam tudung. Dalam masjid ni pun macam-macam tudung. Tudung labuh, tudung 3 segi, tudung bawal. Jadi tudung mana yang boleh pakai ni? Tudung mana yang tak boleh pakai? Yang penting asas perintah Allah terhadap aurat wanita ialah menutup aurat dengan sempurna. Tudung mana pun pakai, selagi aurat-aurat. Kadang-kadang ada orang tu mungkin tudung labuh, tapi dia pergi sing-sing lengan, borak-borak. Ada orang lelaki kopek-kopek bawang ke mesyuarat di sing-sing lengan. Tudung labuh dah. Ataupun ada orang tu mungkin tudung tak labuh 3 segi, tapi dia punya jubah tu bukan jubah yang jenis kain apa Kak? Yang likra. Orang kata kain likra tu melekat ke apa kan. Jadi maknanya pastikan ada pakaian-pakaian lain yang menghalang. Dia ada 2 syarat Kak. Ada 2 syarat nak berpakaian. Ni khususnya tentang perempuan, kita cerita pasal wanita. Yang pertama, kain tu jangan terlalu nipis sampai nampak warna dalam. Jangan terlalu nipis dan jarang benang-benangnya sampai nampak warna kulit yang real. Longgar dah, elok dah. Tak nampak bentuk tubuh, nampak pula dalam. Itu satu. Yang kedua, benang tak nipis, memang tak nampak warna kulit, ketat pula, melekat, sendat dekat badan, nampak bentuk. Jadi dia ada 2 syarat. Pertama longgar, yang kedua tebal. Pertama longgar, yang kedua tebal. Tebal tu maksud saya benangnya tak jarang. Pandailah itu maknanya itu masalah fashion, masalah macam mana sesuatu pakaian itu dibuat untuk menutup aurat. Boleh makcik? Makcik tidak ke? Ngantuk pagi ni. Okey, jadi maknanya begitu. Oleh yang demikian, menjadi tanggungjawab suami dan ayah untuk menguruskan keluar masuk dan pergerakan isteri dan anak-anak dara. Di sana ada perkataan dayus. Saya nak sebut, salah guna dayus. Dayus ni bukan lelaki yang sepak terajang bini. Itu zalim. Suami yang tampak isteri dayus. Tak, salah guna perkataan. Dayus ni suami yang sangat sporting. Sporting, dia lawan tu Kak. Isteri dia minta, abang,
Ayang nak pakai ketat sikit nampak sikit. Oh boleh pakailah, biar orang nampak bini abang cantik. Ini dayus. Ini dayus. Yang sepak terajang bini tu setan. Tu suami zalim. Suami dayus, suami yang sporting. Ayang nak buat apa, buatlah ayang. Dia pula yang mencadangkan baju untuk isteri dia yang seksi tu. Yang ni dayus. Suami dayus. Suami itu dia mesti ada kekuatan. Suami mesti ada izzah. Izzah ni maknanya mesti ada keagungan dia sebagai suami lah. Ada satu-satu masa dia mesti tegas buat keputusan. Tapi bukan veto, bukan kuasa veto. Ada masa-masa tertentu dia perlu bermesyuarat dan minta pendapat untuk meraihkan seorang wanita. Dan ada masa-masa tertentu tak perlu minta, tegas. Nanti kau orang kata nasi kangkang pula kak. Kan? So benda-benda tu kena balance dalam rumah tangga. Ada setengah orang bila suami minta pendapat dengan isteri, ayang abang nak beli motor, apa pendapat ayang? Apa pula suami macam tu pula, beli aje lah, tak payah nak minta izin isteri. Bagi akak macam mana kak dalam isu ni? Suami nak beli motor, dia kena bincang dengan akak ke tak? Kena bincang. Memanglah, dah perempuan depan akunya kan? Tapi bagi setengah orang, tak perlu bincang pada benda-benda yang dia kena menunjukkan dia punya kelelakian itu, kecuali dalam hal-hal yang melibatkan maslahat bersama tentang anak-anak. Yang tu selesai. Baik, kita kembali balik tentang topik kita wanita akhir zaman dan hadis yang saya sebut ini. Tuan-tuan, kita keluar daripada masjid ini, kita akan tengok di shopping komplek. Kita akan tengok di mana-mana pun, taman-taman ataupun di kawasan-kawasan luar, peranginan, di pantai-pantai, maka wanita adalah makhluk yang Allah jadikan sebanding dengan lelaki sebagai adik-beradik. Tetapi ada tanggungjawab yang berbeza. Walaupun banyak benda sama, perempuan. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Allah berbicara dengan malaikat ketika nak menjadikan khalifah di atas muka bumi. Maka bila sebut khalifah, termasuk lelaki dan perempuan. Apa maksud khalifah? Pengganti yang akan melaksanakan apa yang Allah suruh. Allah menyuruh lelaki melaksanakan sekian-sekian, Allah suruh wanita melaksanakan sekian-sekian. Jadi lelaki dan wanita ni banyak benda sama, ditugaskan oleh Allah sebagai pemimpin. Tapi ada beberapa perkara yang lelaki dan perempuan beza. Yang pertama, bab aurat beza. Lelaki ni aurat dia tak banyak macam akak. Sebab lelaki ni tak ada yang cantik pun. Ada lelaki jelita? Tak ada. Akak pernah jumpa lelaki pakai baju kurung dalam Instagram? Jangan sebut nama. Akak pernah, dia punya pinggang macam kerengga. Pakai baju bertunang katanya. Kan? Jadi begitu. So itu cerita lain akak. Itu cerita lain. Tapi tengok lelaki ni dengan kulit dia yang berparut, kulit gelap, kemudian kulit kasar. Lelaki ni tak ada yang menarik. Maka sebab tu hikmahnya auratnya biasa-biasa je. Perempuan pandang lelaki dengan lelaki pandang perempuan, bahaya lagi lelaki pandang perempuan. Agak faham ya? Lelaki pandang perempuan, perempuan pandang lelaki. Kedua-duanya kalau dengan nafsu tak boleh. Tapi lagi bahaya lelaki pandang perempuan, kerana Allah menjadikan perempuan itu cantik dan menjadi daya penarik kepada lelaki. Maka sebab itulah hikmahnya Allah menjadikan aurat perempuan lebih luas dan besar, banyak daripada lelaki. Bukan nak mengongkong wanita. Akak tengok dekat billboard, dekat papan-papan iklan, model-model kereta yang menjala depan kereta tu, produk-produk krim-krim betis peha. Model lelaki perempuan. Pernah akak tengok model Datuk umur 80? Tak ada. Lita-lita yang lumba kereta, yang pegang payung tu pakcik ke perempuan? Kalau pakcik pegang tak start enjin kereta tu kak. Tak start enjin dengan lentiknya lah engkau.
Jadi wanita-wanita ni yang seksi ni mungkin dia kata, ya bagus, kita telah diberikan kebebasan, hak sama rata. Tak, dia tertipu. Dia tertipu. Dia telah dieksploitasikan oleh syarikat-syarikat dan mata-mata yang mencari keuntungan. Jadi kita tengok dalam, saya ambil contoh dalam industri, ada di kalangan artis-artis yang sudah berhijrah, so dia faham benda-benda tu. Dalam masyarakat ada di kalangan yang sudah berhijrah. Saya tersentuh kak makcik okey saya tersentuh dengan satu DM Instagram. Assalamualaikum Ustaz, dia free hair. Ustaz, saya nak tanya, kalau nak pergi tengok Ustaz ceramah, kena pakai tudung ke? Akak nampak tak apa yang akak fikir tak apa yang saya fikir? Saya fikir, saya tak marah ataupun saya tak pernah fikir yang dia tak pakai tudung ke apa semua tu cerita lain. Tapi di sebalik kekurangan dia ada rasa tanggungjawab. Setiap manusia ada perjuangan hidup masing-masing. Saya kata apa kak? Puan pakai tudung, puan tutup aurat bukan sebab nak jumpa saya, tapi sebab Allah suruh. Tapi kalau puan datang tak tutup aurat, saya tetap sudi terima jumpa. Itu je saya jawab. Saya tak ada kata, oi kau kena pakai telekung, tutup, kalau tak jangan datang jumpa aku. Seolah-olah menampakkan tak ada rahmat di situ. Zaman Nabi jumpa macam-macam orang kah? Bukan perangai Yahudi dah. Zaman Nabi itu Nabi jumpa Yahudi dah. Dan Yahudi pun ada bagi Nabi makan lauk. Nabi makan. Itu yang kisah masa Nabi diracun tu kak. Nabi diracun. Bahkan ketika Nabi meninggal dunia, ada sebahagian ulama mengatakan itu adalah kesan racun beberapa tahun yang lalu. Yahudi yang bagi Nabi lauk tu nama dia Zainab. Jahat konap. Ada nama Zainab di sini? Tak ada ya? Dalam sejarah kata Yahudi yang bagi Nabi lauk tu Zainab. Jadi bila saya postkan dekat dalam IG kan kak kan, saya postkan dekat dalam IG, komen-komen daripada netizen ni mulalah, oh sebab Zainab kan Yahudi, lepas tu Zainab jahat, lepas tu budak-budak ni pun mulalah ungkit, oh patutlah makcik saya nama Zainab tu jahat ustaz. Aku pula yang risau dah. Nanti aku risau pula orang kata nama Zainab ni semua jahat. Kemudian besok tu saya postkan yang lain, tokoh-tokoh dalam Islam yang baik yang bernama Zainab. Isteri Nabi Zainab, anak Nabi Zainab, cucu Nabi Zainab. Dia nama ni dia tak jadi isu. Yang jadi isu perangai. Ada orang nama Abdullah, bagus. Abdullah tu bagus. Ada orang nama Abdullah bin Ubay, itu munafik pada zaman Nabi. Ada orang nama Abdullah bin Salam, dia Yahudi tapi masuk Islam. Jadi Allah tengok perangai tu, nama tu letaklah nama apa pun. Tapi nama yang baik itu sunnah. Minta-minta bila letak nama yang baik itu, moga-moga itu sebagai satu doa. Baik. Saya buka sesi soal jawab boleh? Sambil-sambil tu. Jadi secara tak langsung dia akan elaborate isi. Akak boleh tanya yang berkaitan tajuk ataupun yang tak berkaitan tajuk. InsyaAllah mana yang saya mampu jawab saya akan. Boleh tak saya buka sesi soal jawab? Itu lebih praktikal saya rasa. Itu lebih praktikal. Okey. Soalan yang pertama, pengertian tabarruj. Tabarruj ini secara mudah dan ringkasnya bersolek dan berhias sehingga memperlihatkan kepada orang lain dan menarik perhatian orang lain. Akak keluar rumah tadi ada pakai apa-apa tak? Ada kan? Bukanlah maksud perempuan tak boleh nak bersolek ustaz, habis kita orang keluar rumah ni macam zombie. Tak. Bukan maksudnya macam tu.
Aisyah bila berkahwin dengan Nabi pun dipersiapkan sebagai pengantin. Tapi biarlah solek yang akak pakai itu bukan niat untuk menggoda lelaki, cuma sebagai pengurusan diri. Pakai minyak wangi sikit, deodoran ke, supaya kita nak berurusan dengan orang dan tak menjatuhkan fitnah. Orang Islam pengotor. Jadi maknanya bersederhana, ummatan wasata. Tapi kalau yang melampau itu, ada yang sekarang ni ada satu fashion. Saya tak kata benda salah, tapi makna fashion, dia pakai tudung, lepas tu gelinya dia keluar. Gelinya dia keluar. Aku tengok terseksa lah akak ni, kan? Dia punya gelung dia tu besar, kadang macam kawat duri gelung dia. Tapi bila keluar tu kak, dia punya berat tu tertarik telinga dia tu. Tertarik telinga dia tu. Patutnya tak perlu masukkan telinga. Kalau nak perhiasan ada benda-benda tu, just letak dekat tudung tepi aja. Sebab Allah tahu wanita makhluk yang suka berhias. Kalau boleh lah, aku pernah nampak kak lampu kelip-kelip dekat sini. Dia buat bulu mata, dia punya tak tahu dia modify, tapi lampu kelip-kelip. La ilaha illallah. Hai, ni pagar rumah ke mata orang? Saya tak tahu di barat ke dekat sini. Ini benda-benda yang moden. Satu lagi persoalan yang saya selalu terima, hukum tindik hidung. Okey, hukum tindik hidung begini. Ulama dia berbeza pendapat. Asasnya perempuan suka berhias. Sebab tu perempuan boleh pakai emas, lelaki haram. Perempuan boleh pakai gelinya, subang, lelaki haram. Perempuan boleh pakai rantai, gelang, lelaki haram. Sebab perempuan itu makhluk yang berhias. Okey? Jadi masalah tindik, tengok. Yang pertama sekali, dia tindik tu menimbulkan fitnah ke tidak? Menimbulkan fitnah ni, fitnah ni adalah suatu benda yang boleh menjatuhkan maruah seseorang. Antara perkara yang boleh menjatuhkan fitnah dalam soal tindik ialah apabila dalam masyarakat itu perbuatan tindik bukan satu budaya. Saya tak tahulah dekat Malaysia ni tindik tu orang okey ke tak okey, wallahualam. Tapi kalau dekat India, ada apa? Wanita-wanita Muslim di India, tak ada masalah. Sebab tindik tu memang budaya dia orang. Tapi di Malaysia, kalau bukan budaya, maka boleh menimbulkan fitnah. Orang akan berkata, sampailah satu masa nanti, satu zaman, Malaysia dah boleh terima tindik. Yang tu tak apa. Tu akak boleh baca sendirilah. Baca tu maksudnya boleh hadam suasana tu. Adapun sebahagian ulama membenarkan dengan tindik yang kecil sahaja. Kecil cukup. Jangan besar, tu lembu pula. Kan? Itu satu. Yang kedua, ada yang tanya dekat saya, Ustaz, boleh tak kita tindik telinga 2 lubang? 2 lubang. Sekarang ni macam-macam kak. Ada tindik pusat, tindik lidah, badan apa semua. Itu melampau. Itu dah ikut Yahudi, perangai musuh-musuh Islam lah tu. Orang-orang fasik. Tindik-tindik yang menunjukkan fashion fasik tak boleh. Selalu perempuan tindik telinga, tindik hidung. Dan boleh tak 2 atau 3 lubang? Maka ulama mengatakan tak boleh kerana ada unsur menzalimi anggota badan. Dia kak yang akak buat tindik tu memang cucuk terus ke ataupun ada bakar-bakar? Dia cucuk lah ya. Lepas tu keluar darah tak? Maknanya itu. Jadi setakat atas nama perhiasan, 1 lubang cukup sebagai perhiasan. 2, 3 tu dah melampau lah. Islam ni bukan agama yang melampau. Tapi yang akak pakai tudung tu, yang pin-pin tu bukan cucuk kat kepala kan? Aku jadi seram tengok perempuan. Ya Allah, lajunya orang perempuan. Itu benda yang orang perempuan boleh buat, lelaki tak boleh buat. Kadang zap. Kita yang menengoknya ngilu. Hukum tabarruj, jika melampaui batas, berhias yang melampaui batas, dan apatah lagi niat untuk menggoda. Dia contoh macam ni lah. Mak pakai tudung. Lain mak pakai tudung. Yalah, kan apa pula kata orang. Tengok, apa pula kata orang, bermakna ada unsur berpakaian nak tunjuk ke orang. Kita berpakaian, kita nak Allah redha. Lantaklah.
Orang suka, kau orang tak suka, kau orang kata mak pakai baju sama je, mak pakai tudung sama je, nanti orang tak berkata, yang penting Allah redha. Tapi kalau dia berpakaian tu sebab ni kawan-kawan ayah kau ramai ni, mak pakailah baju yang tu bahaya. Niat boleh jatuh haram. Had wanita untuk menghias diri atau berpakaian ketika keluar rumah, dia subjektif. Jangan berpakaian yang syuhrah, pakaian yang menarik. Okey kak, dekat Mekah, Arab Saudi kan semua serba hitam. Tiba-tiba akak pakai kebaya labuh. Tak boleh kan? Tak boleh. Walaupun kebaya ataupun baju kurung moden, tak boleh. Sebab itu pakaian syuhrah, pakaian yang menyebabkan orang lain, wah, siapa ni? Tu. Dan kita nampak pakaian tu pun kita memang nak kita nak kelihatan depan crowd. Tak boleh. So kita ikut budaya. Di Malaysia dah jadi budaya perempuan pakai baju kurung warna-warni. Tak apalah. Orang pun tak heran. Orang tak heran nak akak pakai baju warna apa pun, warna-warni pun, sebab ramai semua pakai baju warna-warni. Yang orang akan heran kalau ada satu perempuan dia letak pokok bonsai atas kepala. Saya pernah nampak kak. Tak, saya pernah nampak satu orang perempuan, dia wawancara dekat TV, dia punya sanggul tu, ya Allah, dulang jambar ke sanggul ni? Tinggi, besar. Itu menarik perhatian tu, maka hati-hatilah. Saya tak huraikan lagi pasal sanggul. Adakah sanggul yang disebut dalam hadis itu berdosa? Maka ulama membahaskan. Ada setengah perempuan rambut dia memang panjang. Jadi dia kena kumpul ikat, dia akan menggelembung. Akhirnya memang nak tak nak ternampak juga sanggul tu. Yang ni tak apa. Yang tak boleh, dia beli baruka ataupun sanggul palsu. Dan kemudian dia letak supaya dia nak berhias. Yang ni tak boleh. Tapi ada jenis perempuan yang rambut panjang. Kalau diletak, kalau dia tak ikat, nanti Kang sampai ke traffic light pula rambut dia. Akak tak boleh ustaz. Akak tarik sikit-sikit. Baik, soalan saya buka. Terus. Sila kak. Ada mic ke kak? Mic kak ada? Oh, lengan. Lengan Baik. Secara majoriti dan kuatnya, wanita itu tidak, wanita yang haid, yang sudah haid, yang dewasa, tidak boleh nampak apa-apa kecuali muka dan tapak tangan. Itu asas. Okey? Selain daripada tu wajib tutup. Cuma ada beberapa perkara yang melibatkan situasi yang berbeza. Contohlah, akak basuh pinggan dekat dapur. Akak buat apa dengan lengan baju? Akak akan sing-sing lengan. Akak takkan pakai telekung. Akak takkan pakai telekung. Basuh pinggan dekat dapur dengan pakai stokin, benda tu menyukarkan. Jadi kadang-kadang ada tetamu masuk dekat rumah nak hantar pinggan. Makciknya pinggan, makcik dah habis makan. Dan walaupun sebenarnya dia orang tak perlu masuk sampai ke dapur. Sebab tu kalau di rumah orang Arab yang betul-betul menjaga, dia ada langsir yang memisahkan antara bahagian dapur dan juga ruang tamu. Bila tetamu lelaki datang, tetamu tu duduk dekat ruang tamu saja. Kemudian isteri akan masak, kemudian dia akan hidangkan di sebalik langsir. Okey? Jadi berkenaan dengan lengan termasuk daripada aurat. Cuma dalam hal-hal yang tertentu, seumpama jururawat ada uniform yang dia takkan sampai ke sini kan? Dia separuh. Jadi adakah jururawat ini berdosa? Tak. Kerana tuntutan pekerjaannya memang terpaksa dia buat begitu untuk memudahkan dia berurusan dengan penyakit. Dan kerjaya jururawat adalah kerjaya frontliner. Jadi Islam itu ada dia punya kelonggaran. Tapi lepas dia balik kerja, maka dia pakai pakaian yang menutup. Itu. Ada hal-hal yang darurat. Ada hal-hal yang diberi pilihan, dia mesti pilih yang wajib untuk dilakukan. Ketika darurat tadi, yang wajib tu mungkin terpaksa digugurkan.
Sama juga dalam isu makan khinzir. Apa hukum makan khinzir kak? Tak boleh. Tapi dalam hal-hal yang darurat, maka hukum haram tadi itu berubah. Ada kelonggaran. Kaedah Imam Syafi'i sebut, idza daqal amru ittasa'. Apabila keadaan semakin sempit, pakaian jururawat macam mana kalau tutup ni payah ni kan, mengebang patu susah ni, maka sempit, maka akan ada keluasan. Dan apabila suasana sudah luas, jururawat dah balik rumah, dah luas, maka sempit balik, tutup balik. Akak faham Selesai. Cik Man, bolehkah duit pinjaman kad bank kita guna untuk buat umrah atau haji? Boleh. Tak ada masalah. Cuma kita ukur baju di badan sendirilah. Ada pinjaman yang kita rasa kita boleh bayar. Kita dalam hidup ni ada buat 2 pinjaman kak. Dalam hidup ni ada 2 pinjaman. Yang pertama pinjaman bulanan. Pinjaman bulanan yang kita nak beli loan kereta, loan rumah, bayar tiap-tiap bulan. Ni hutang. Ni hutang ni. Yang kedua hutang personal. Timah, aku nak pinjam kau dalam 300 boleh? Baik, hutang yang mana yang kena didahulukan untuk buat satu benda yang, contohnya antara pergi haji dengan bayar hutang, mana yang kena buat dulu? Bayar hutang. Bahkan kalau lepas bayar hutang, duit pergi haji tak cukup, maka dia dikategorikan sebagai orang yang tak mampu. Tapi ada satu hutang yang memang kena tunggu 30 tahun nak bayar. Yang ni hutang yang sistem. Bukan itu hutang timah. Hutang timah lain. Hutang timah 300 duit kutu. Yang tu kena settlekan dulu. Tapi hutang yang 30 tahun untuk loan rumah, macam mana ni nak pergi haji ni hutang tak apa. Pergi je haji. Dan hutang itu memang kita sentiasa bayar tiap-tiap bulan. Dia tak ada istilah kita nak lari daripada hutang. Memang kita tak. Tapi hutang timah tadi kita boleh lari. Takut nanti kita terabaikan hak individu, menzalimi hak orang lain. Berdosakah seorang isteri yang suka merajuk? Allah. Merajuk apa kak? Semalam ada viral apa? Isteri dia solek suami dia kahwin Isteri dia solek. Baik, berdosakah seorang isteri yang suka merajuk? Contohnya kalau ajak suami keluar shopping, suami tak nak. Lepas tu isteri tu merajuk. Masa muda dulu senang bila ajak keluar, tapi bila dah tua ni payah. Ini masalah ni aku tak dapat nak nolong ni kak. Memang aku tak dapat nak nolong ni. Dia panjang cerita. Dia kena buat 7 hari mencintai ku 3. Dia benda-benda macam ni, dia kena ada suami pun kena ada sekali. Dia sebenarnya akak tahu, okey saya beritahu akak, saya tak tahu saya dah cerita ke tak masa forum. Antara soalan yang paling banyak rakyat Malaysia tanya dekat Instagram saya ialah soalan isteri yang bertanya suami dia dah talakkan dia, ceraikan dia. Oh banyak kak. Ada satu kali tu dia tanya, dia letak voice. Maknanya selalu kan dia type. Ini dia letak voice, saya tekan baru saya dengar suara. Saya ingatkan dia nak bercakap. Dia menangis. Terseduh-seduh, Ustaz, tadi suami saya cakap kau bungkus baju kau balik rumah mak. So dia takut dah cerai ke belum. Tapi saya nak cakap dekat akak pun tak ada modal, sebab yang penting kepada golongan suami yang sangat senang untuk melafazkan perkataan-perkataan yang berbahaya ini. Oh bahaya. Nabi kata apa? Ada 3 perkara kalau buat main-main jadi betul-betul. Antaranya cerai, gurau-gurau. Abang ceraikan ayang gurau je, jatuh. Dan kena pergi ke pejabat agama buat laporan. Sebab tu saya kata dengan akak-akak, saya tak tahu adakah akak-akak di sini ataupun kepada wanita-wanita, kalau berlaku sebarang percakaran rumah tangga yang melibatkan istilah-istilah yang dibimbangi jatuh cerai, jangan tanya Instagram, terus ke pejabat agama buat laporan. Bukan nak bercerai tak, ke pejabat agama tu nak lapor dan mungkin akan didenda. Itu je, supaya pejabat agama tahu status perkahwinan itu. Tak boleh buat main. 3 perkara yang buat main jadi betul-betul, yang betul-betul pun jadi betul-betul. Gurau-gurau akad nikah jadi betul-betul. Gurau-gurau akad nikah. Ada seorang pakcik, dia cakap dengan seorang budak lelaki,
pakcik nak kahwinkan kau dengan anak pakcik si rohani tu kat dapur. Kau okey tak? Okey ya. Jadi kebetulan pula ada Leman dengan Zaki situ. Dia saksi. Jadi yang rohani tak tahu cerita. Tahu-tahu orang peluk dia. Ini maknanya itu benda-benda yang macam tak boleh buat main. Tak boleh buat main. Dan satu lagi rujuk. Rujuk, seorang suami rujuk. Rujuk tu tak ada masalah. Tapi apa-apa hal yang berlaku berkenaan dengan institusi perkahwinan, sebab apa tahu, dalam banyak-banyak persoalan agama, institusi perkahwinan ni melibatkan maruah dan kemaluan. Entah-entah si suami tu tiap-tiap minggu cerai, rupanya dah talak 3. Tapi tak tahu sebab tak buat laporan. Jadi selama ni berzina. Itu yang kena buat laporan. Mahkamah akan tanya, berapa kali dah kau talak? Edah, habis edah ke, tak habis edah ke, apa benda ke? So benda tu. Jadi yang merajuk ni tak tahulah ni. Bincanglah elok-elok. Okey, saya nak kaitkan dalam rumah tangga, yang paling penting saling faham dan turunkan ego. Itu je. Tapi bila Kak tanya hukum isteri merajuk terasa hati ala kadar sebagai pemanis perkahwinan, nak berlari macam kabi kushi kabi gem, yang tu tak apalah. Yang tu tak apalah. Yang tu tak ada masalah. Suami pujuk, suami tugas dia memujuk isteri. Isteri pula jangan merajuk sangat, mentang-mentang suami tu kaki pujuk, jangan merajuk sangat. Jadi benda tu asam garam rumah tangga. Apa kata Piramli dekat kandang kebau tu? Baik, apakah hukumnya suami menyamakan perangai isteri dengan mak? Itu tak ada masalah. Sebab dia bukan niat zihar, bukan niat cerai ketika zaman jahiliah. Ya Kak, silakan. Soalan saya lebih kurang macam yang puan yang bertanya tadi tentang aurat dengan itu. Tapi macam katalah kita balik rumah mertua, ada ipar, ada lelaki semua kan. Kita macam kaki kita wajib kita itu termasuk dalam hal yang diluaskan ketika buat kerja-kerja yang menuntut kena buka-buka itu. Ya, maksudnya dia tak dah tapi kita duduk dalam satu rumah, duduk balik 2-3 hari, kadang-kadang kita duduk tengok TV kan. Dengan yang ipar dua ayah, macam mana? Ketika waktu akak ada pilihan, maka akak sebaik-baiknya tutuplah. Tengah santai tengok TV tu tutuplah. Tapi waktu di dapur memang kena buka. Basah benda tu, nak sing-sing lengan. Dan ipar pun dia, sebab tu pendidikan agama penting. Ipar pun dia kena faham, yang kau pergi duduk situ akak ipar kau nak membasuh dah kenapa? Cuma kita katakan dalam hal-hal yang tak ada pilihan. Akak kalung nak pinggan, itu je. Tak ada kalung, cantik tangan, pakai krim apa, gebu sampai ke kaki. Tak ada memasal dia nak buat macam tu. Jadi hal-hal yang darurat ni Kak, maksudnya benda yang kita sulit nak elak. Tapi bila dah habis kerja dapur, dah berkumpul, dah ada suasana pilihan, maka tutup. Ya. Mazhab Hanafi dia longgar dalam hal ini. Tak ada, bukanlah berkaitan dengan ni luar daripada tajuk. Misalnya Seorang anak, orang ayah ni saya tak dengar, kurang dengar. Seorang anak perempuan nak berkahwin. Jadi ayah apa? Akan nak kahwinkan saya dengan siapa ni? Tak berapa dengar. Aku tak dengar kahwin-kahwin ni, aku tak dengar sangat. Tak dengar Kak. Saya tak sarapan. Ada sarapan tak? Saya tak nak hari tu bungkus-bungkus, saya nak sarapan sini. Paling-paling pun nasi ayam. Tak, terus soalan. Ni mic kakak kan? Dia sampai pukul berapa ni Kak? Dah habis kan waktu kan? Dia 1 jam, 9.30 sampai 10.30. Bab mengungkit nombor 1. Saja je. Ya. Itu tak aurat. Ni tapak ni dengan ni zahir dan batin. Mana ada orang buat baju kurung potong separuh? Apa ayah fashion? Tu bukan aurat.
Tak, dia tapak zahir dan tapak batin. Zahir batin. Zahir batin. Itu bukan aurat. Ya kak? Seorang anak perempuan nak berkahwin. Yang si ayah ni dia macam urusan tentang kenduri tu dia macam tak berapa lah dia nak ambil tahu. Bila duit hantaran si anak ni, dia cakap pada anak, duit ni nanti di hantaran bagi abah pegang. Bab duit nombor satu kau ya. Okey, Kak, saya nak bagi tahu dalam budaya, kalau saya salah betul kan ya, sebab ni budaya orang lama, mungkin akak yang lebih veteran dalam hal-hal yang majlis perkahwinan. Islam ni rukun nikah dia 5, kemudian wajib nikah dalam urusan nikah dia kita sebut sebagai mas kahwin. Yang wajib mas kahwin ataupun bukan mas idayu, mas kahwin. Ya? Ataupun mahar. Nabi kata lagi rendah mahar, lagi mulia perempuan itu. Sebab ni bukan nak jual anak. Ini bukan nak jual anak. Okey? Sebab tu negeri-negeri berbeza. Kelantan rasa satu package dengan hantaran. Melaka dalam 100 lebih, ada yang RM25, ada yang RM200. Begitu. Bahkan kalau ada satu keluarga tu, dia tak nak ikut sistem agama. Dia tahu dah sistem jabatan agama negeri dia. Tapi dia kata dekat pengantin lelaki, tak apa, kau bagi cincin besi pun cukup. Untuk makcik, untuk anak perempuan makcik, yang penting kau jaga dia elok-elok. Sebab tu Nabi dalam satu situasi dengan seorang lelaki dia nak kahwin, Nabi kata, apa yang kau ada ni nak kahwin? Tak ada apa-apa ya Rasulullah. Cincin besi pun tak ada. Lelaki tu orang susah. Akhirnya Nabi kata apa? Kalau macam tu aku nikahkan kau dengan dia, dengan mas kahwinnya kau ajar dia beberapa surah yang kau tahu daripada Quran. Maknanya mas kahwin ini berbentuk manfaat. Sama ada manfaat ni material ataupun manfaat yang bersifat kerohanian. Suami mas kahwin ajar isteri surah Al-Fatihah. Mas kahwin. Selesai ya. Baik. Kemudian dalam budaya ada disebut sebagai hantaran. Hantaran ni ada dua. Satu hantaran padang bola, hantaran bola. Yang kedua hantaran dalam majlis perkahwinan. Baik. Duit hantaran, duit siapa? Saya nak tanya kakak yang dah nikahkan anak. Duit hantaran tu nanti bagi siapa lepas kahwin? Bagi anak tu kan? Sebab dia nak mulakan hidup baru. Ni kadang-kadang mak mertua pula yang lebih-lebih. Sebesatu lah RM33,333, 33 sen. Ni anak makcik PhD. Benda-benda perkahwinan ini sunnahnya jangan dipersulitkan. Kalau kaya raya silakan, tapi jangan sampai berhutang. Dan kena tengok juga. Sebab tu dalam Islam ni ada istilah sekufu. Sekufu maknanya pengantin lelaki dan pengantin perempuan tu sama level. Sama level, see my level. Sama level, benda-benda macam tu lah. Tapi kalau dah cinta tu nak buat macam mana kak? Kan? Ada syarifah kahwin dengan bukan side. Bahagia, kawan saya ramai. Syarifah kahwin dengan bukan side. Bahagia. Walaupun ada setengah yang kata, kau syarifah mesti kahwin dengan side, nanti terputus hubungan side. Ada yang tengku kahwin dengan tak tengku. Tengku kahwin dengan tengkujuh. Ada? Biasalah tu. Bahagia juga. Dia apa maksud kufu ni? Kufu ni tengok dari segi agama. Contohlah, perempuan tu ambil PhD Universiti Al-Azhar, kan? Jadi suami dia pun konon-kononnya golongan ustaz-ustaz jugalah. Benda ni tak wajib kak. Dia sebenarnya sekufu ni tak wajib, tapi nanti lepas kahwin jangan ada ungkit-ungkit. Yang perempuan isteri yang ustazah tu nampak gaya macam dia pula bos, mentang-mentang suami dia mak rempit, kan? Sekufu tak wajib, tapi tak nak suara-suara. Rumah dah siap, pahat berbunyi. Ada isteri gaji sebulan RM50,000, suami pula RM50. Kalau dah cinta, jalan. Tapi dari segi keuangan mungkin tak sekufu. Tak apa dah cinta. Cuma nanti kalau dah kahwin kan, isteri pula, abang, rumah ni semua duit saya. Tu yang bergaduh tu. Tu yang bergaduh tu, itu je. Sekufu ni nak jaga balik lepas kahwin. Tapi kalau dah cinta, setuju, masing-masing ada iman. Isteri pun walaupun dia CEO, dia ni Datuk Seri, tapi dia faham kedudukan dia setinggi mana pun, tapi di rumah dia taat pada suami, itu is okay. Baik. Hantaran
milik siapa, akak cakap hantaran bergantung kepada keputusan mesyuarat antara keluarga perempuan dan keluarga lelaki. Itu hantaran milik siapa bergantung kepada keputusan mesyuarat ketika majlis merisik. Selalunya jadi milik siapa, Kak? Mak Leha ke ataupun Mia? Mia. Okey, settle lah. Saya rasa selalunya jadi milik si pengantin balik lah. Cuma mak bapak ni dia lebih-lebih tu kadang-kadang dia takut. Tunang kau ni betul ke tak betul ni? Cari duit ke tak? Ni mak nak letak 30,000 ni. Bukan mak nak sangat. Mak risau kau tu. Itu je. Tu yang dekat dalam dulang apa? 10 berbalas, 7 berbalas. Selalu dulang mana yang paling banyak ni? Lelaki ke perempuan? Dulang 7 1 dulang hati nyamuk, 2 dulang hati ke, semua tu kan tunteja dipinang oleh hang tuah. Jadi benda-benda macam tu saya yakin sebahagian besarnya mak bapak dia sensitif bab hantaran antara dua. Pertama nak bagi balik ke anak perempuan, yang kedua sebenarnya perbelanjaan kahwin itulah, dan dipersetujui. So tidak menzalimi sesiapa lah. Kan? Itu je lah. Baik. Cik Man akan nak tanya, hukum isteri tertangan suami disebab tertangan. Hukum isteri ini JPJ ni isteri ni. Hukum isteri tertangan suami disebab masalah rumah tangga, disebab perangai suami macam mana ya? Yalah, benda-benda yang tak dapat dikawal lah, Kak. Benda ni subjektif lah. Bergaduh laki bini. Saya pesan kepada lelaki. Saya ada kadang-kadang saya telefon, saya marah balik lelaki. Kau tahu tak perkataan yang kau sebutkan tu perkataan yang cerai, bungkus baju, berambus kau daripada rumah ni. Aku tak nak tengok muka kau. Kau nak cerai, jangan ugut, sebab kuasa cerai di tangan suami. Kau jangan salah guna kuasa. Jadi kadang-kadang saya minta nombor telefon, saya membebel dengan dia dulu. Saya cuma satu tip yang saya bagi pada suami, kalau bergaduh, suami berambuih dulu keluar rumah. Berambuih dulu. Kau kena faham, perempuan macam ni mulut. Perempuan ni memang macam ni. Itu kekuatan yang Allah bagi. Itu macam peluru bazooka tu. Jadi suami ni lagi kuat daripada perempuan. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Lelaki memimpin wanita. Dia sepatutnya jadi orang kata jadi kuat, berketerampilan untuk menguruskan rumah tangga. Selalunya emosi dikaitkan dengan wanita. So lelaki kena kuatlah atas urusan itu. Kau keluar dulu, kau tenangkan fikiran, keluar. Bila kau bergaduh, kau keluar dulu dalam 7-8 bulan. Kan? Abang lain macam ni bang, rumah siapa abang duduk? Keluar dah dalam 2-3 jam, ambil angin apa semua baru masuk. Ini masalah. Saya jawab ini secara umum. Turunkan ego dan mesyuaratlah. Wasyawirhum fil amri. Jangan pendam. Apabila berlakunya masalah rumah tangga tak dapat diselesaikan suami isteri, minta orang ketiga yang berpengalaman. Mak ayah belah sana, mak ayah belah sini. Ada mak bapak yang tak menangkan anak, dia menangkan menantu. Apa kau keluar tak bagi tahu laki kau? Balik rumah. Kau jangan balik-balik sini kecuali selagi laki kau tak. Ni mak mentua yang sporting, yang faham situasi itu. Sebab dia pun pernah jadi menantu. Dan saya bagi tahu tips yang ketiga, apabila mak ayah tak dapat selesaikan, baru bawa ke kaunseling. Dan akak kena faham, pergi kaunseling pejabat agama bukan untuk bercerai ya. Ramai, tak nak ustaz, saya tak nak bercerai. Tak, pergi kaunseling kena kerjasama. Kadang-kadang yang datang suami, tu yang dia cakap macam-macam pasal isteri dia. Kadang-kadang yang datang isteri, tu yang dia cakap macam-macam pasal suami. Dua-dua datang tak boleh nak corner-corner. Tunggu je lah bebel daripada kaunselor tu. Kaunselor untuk menyelamatkan rumah tangga. Bukan selama-lamanya pergi ke pejabat agama cerai, tak. Diorang akan, bahkan hakim sendiri pun akan bertanya sebelum menjatuhkan keputusan talak. Awak dah berfikir? So benda-benda yang macam itu. Jadi hukum isteri tertangan tu, ialah kadang-kadang perempuan ni tangan tak dapat kawal. Seorang ibu menyamakan anak perempuannya dengan ibu, tak faham saya ni, Kak. Seorang ibu menyamakan anak perempuannya dengan ibu tunang anaknya. Seorang ibu menyamakan anak perempuannya dengan ibu, tak ada masalah. Seorang ibu menyamakan anak perempuan dengan bakal besan, apalah kona-kona jauh.
Dia pergi kona jauh. Ada seorang makcik, dia menyamakan anak dara dia dengan besan dia. Bakal besan. Saya tak tahu dia samakan apa. Kau ni membebel lah kerja kau. Sama macam mak si Zaki tu. Mak tunang kau kan. Tak ada masalah kot. Macam mana pula dia boleh kenal besan dia tu. Kan? Agaknya jiran dekat kan. Bakal besan agak adalah masalah tu. Color rambut boleh ke tidak? Warna rambut. Ini soalan yang saya pernah jawab hari itu, viral juga isu bila saya kata boleh color rambut dia jadi kelang kabut sebab Malaysia ni mewarnakan rambut di akhir zaman ni dah dianggap macam orang jahat. Padahal dia pernah menjadi perhiasan pada zaman Nabi. Okey ya, Kak dengar betul Saya bukan nak suruh promote ke apa tak. Pada zaman Nabi ada seorang lelaki namanya Abu Quhafah. Lelaki ni veteran, pakcik. Bahkan dia ni bapa kepada Abu Bakar, pak mertua Nabi. Bapa mertua Nabi Abu Bakar As-Siddiq. Abu Quhafah ni bapa kepada Abu Bakar. Jadi orang veteran rambutnya beruban. Maka Nabi kata apa? Tutup uban. Maknanya colorkan rambut. Tapi jangan pakai warna hitam. Jangan pakai warna hitam. Itu kata kuncinya. Kerana ada unsur penipuan. Orang tua yang mewarnakan rambut dengan warna hitam kelihatan muda. Umur 70 pakai warna hitam, sweet 17. Nampak baru lepas SPM. Jadi tak boleh pakai warna hitam. Makcik-makcik anak warnakan rambut, jangan pakai warna hitam. Okey? Habis nak pakai warna apa Ustaz? Masuk yang kedua syaratnya. Pakailah warna-warna yang tak menimbulkan fitnah. Biru rambut makcik. Biru warna inai ke? Tak. Warna yang adik-beradik inai. Merah. Akak pernah nampak tak orang tablik janggut dia warna merah? Warna-warna yang macam tu. Coklat, merah, kekuning-kuningan, dekat-dekat nak gelap. Tapi jangan warna hitam. Jangan warna hitam. Wajtanibus sawat. Elakkan hitam, kata Nabi. Baik. Perempuan boleh tak warnakan rambut? Ringkasnya, boleh setelah diizinkan suami. Akak tak ada laki. Contoh lah kan. Ataupun anak dara. Kalau berdasarkan izin suami itu maksudnya tak boleh. Kalau yang anak dara minta izin si bapa, si ayah. Okey, sebab benda ni nak menguruskan seorang wanita supaya tidak terjebak dengan fitnah. Tapi perempuan nak color macam mana pun dekat luar dia akan tutup dia punya rambut lah. Dia tutup dia punya rambut tu tak timbul isu lah. Sekarang ni kalau nak kata perempuan mana boleh warnakan rambut, perempuan yang keluar di rumah kita marah dia, jangan warnakan rambut yang dia tak tutup aurat tu yang jadi isu utama dia. Bukan isu dia warnakan rambut tu. Jadi perempuan ni warnakan rambut dia tak jadi isu sebab keluar rumah dia pakai tudung, dia menutup aurat. Maknanya kita kena tengok isu prioriti. Jadi wanita yang diperintahkan suami mewarnakan rambut supaya suami rasa seronok dapat pahala. Itu je isu dia. Okey? Ya, peranjat aku. Tidak ada timbul beza antara inai daun dengan dye. Tak ada beza. Kedua-duanya proses mengubah warna. Saya pelik kenapa sebilangan orang dia, Ustaz, inai saya tahulah boleh, dye boleh ke? Tak ada beza. Kedua-duanya proses mengubah warna. Cuma dye ada bahan kimikal. Kena tengok bahan apa, halal ke tak halal, menghalang air. Okey. Syarat yang ketiga, jangan halang air. Syarat yang keempat, jangan bahan dye itu dibuat daripada najis. Syarat yang kelima, jangan bahan itu boleh merosakkan nyawa dan kesihatan. Itu je. Inai dan dye sama. Kedua-duanya mengubah warna rambut. Cuma bahan dalam dye itu akak kena tengok. Kadang-kadang halal, dia tulis halal, tapi barangkali menghalang air. Itu je. Sama je. Warna yang saya sebutkan tadi, yang tidak menimbulkan fitnah. Jangan warna hijau, jangan warna pink. Imam masjid 80 warna pink rambut. Memang okey. Okey, bila ulama kata, Kak,
orang tua tak boleh guna warna hitam sebab ada unsur penipuan. Jadi kalau budak tingkatan 3 dah beruban, maknanya sebahagian mengatakan boleh guna warna hitam sebab tak ada unsur penipuan. Sekarang ni dia punya reason ialah penipuan, jangan ada unsur palsu. Jadi budak form 1, form 2 ada yang dah beruban. Saya ni ada satunya, umur saya baru 16, dia ada satu semua. Baik. Ya. Ya kak. Apa hukum tuan biarkan di rumah dia buka aurat? Pembantu rumah tak boleh lah. Maknanya pembantu rumah, maknanya majikan mesti berdakwah lah. Cuma bila majikan dah dakwah, lepas tu pembantu tu kata, suka hati I lah bos, kata ini I punya, itu dah terlepas lah tanggungjawab. Cuma itu masalah dakwah dan masalah tanggungjawab untuk menyediakan suasana yang solehah. Maknanya mungkin, yang abang tak boleh cari pembantu rumah yang macam ni lah, dia tak tutup aurat, berbahaya, mengganggu kita punya jiwa, mungkin kita ambil yang lain. Cuma bila kita dah nasihat seseorang, dia punya tanggungjawab tu dia lah nak menjawab dengan Tuhan nanti. Itu saja. Dia tak termasuk dengan bila pembantu rumah tak tutup aurat, tuan rumah dapat dosa. Tak. Bahkan anak perempuan tak tutup aurat, isteri tak tutup aurat, suami tak akan berdosa. Suami tak tanggung dosa isteri. Kita jangan ada salah faham benda yang menakutkan dalam agama. Apabila keluar kenyataan seorang lelaki akan ditarik oleh seorang wanita boleh menarik 4 lelaki masuk dalam neraka. Yang pertama, dia boleh tarik abah dia. Yang kedua, suami. Yang ketiga, adik lelaki. Yang keempat, abangnya. Baik, tak betul. Sebab dalam Quran sebut seseorang yang berdosa tak akan menanggung dosa orang lain. Jadi ayah dah didik anak perempuan, kalau abah dah pesan, bahkan ayah hantar anak sekolah tu pun itu dah bagi pendidikan. Sekolah ada belajar bab akhlak dan aurat. Anak tak nak tutup aurat, ayah meninggal, ayah tak akan terseksa. Walaupun selepas ayah meninggal, anak dia seksi, tak ada kena-mengena langsung dengan arwah ayah. Tak ada. Islam tak macam tu. Suami tak akan menanggung dosa isteri yang seksi. Tak akan. Kecuali kalau suami dia yang pakailah seksi. Isteri Nabi Nuh, isteri dia tak ikut ajaran Islam. Nabi Nuh seorang nabi. Takkan kita kata nabi pun tak reti jaga bini. Tak, maknanya dosa masing-masing. Hukum cukur bulu kening. Di badan kita ni kak, ada 3 jenis bulu. Yang pertama, bulu yang disunatkan dicukur. Memang patut pun dicukur. Jangan kau simpan. Mak masak goreng pisang, baju lengan pendek, terjulur-julur bulu ketiak. Mak tu. Ya, sunnah cukur bulu ketiak dan sunnah cukur bulu kemaluan. Ada beberapa perkara fitrah selain daripada ni. Cukur bulu kemaluan, cukur bulu ketiak, mengerat kuku. Dan bagi lelaki berkhatan. Sunat lah. Sunat khitan wajib bagi lelaki, kemuliaan bagi perempuan. Ada setengah negara Islam wanitanya tidak bersunat. Okey? Sebab lelaki tu untuk menghilangkan kekotoran yang terkumpul. Bulu yang kedua, kita cerita pasal bulu sekarang. Bulu yang kedua, kategori pertama tadi yang patut dicukur. Bulu yang kedua, yang boleh dicukur. Nak cukur, tak nak cukur sudah. Apa dia? Bulu lengan, bulu kaki. Dan ini bagi perempuan. Perempuan kan jenis yang dia nak licin apa semua. Nanti timbul satu soalan, lelaki boleh tak cukur bulu lengan? Itu topik lain. Okey? Itu bulu yang kedua. Maknanya bulu yang boleh-boleh terpulang. Yang ketiga, bulu yang diharamkan cukur. Bulu mata, bulu kening dan bulu-bulu di muka untuk tujuan perhiasan. Kecuali kalau bulu keningnya tumbuh secara aneh.
jiran sebelah perhati, orang ke beruk? Pandang je, tengah sidai kain. Dia bagi telefon jiran sebelah, ada beruk sidai kain kau. Padahal yang mengangkatnya yang sidai kain tadi tu. Kan? Ada jenis bulu yang bersambung, cukurlah setakat mana yang boleh menghilangkan aib. Tapi kalau dah normal, dia pergi trim. Ada yang jadi cukur habis kak, nak jadi model apa semua, lepas tu lukis, yang ni haram. Cuma kalau yang bersepah-sepah, dia beza kak, cukur dengan trim lain. Ada yang bersepah-sepah tu apa semua tu, just nak sikat, gunting sikit tak apa. Tapi ni cukur habis. Pelik orang perempuan ni, cukur habis lepas tu lukis balik. Akak pernah nampak suami cukur bulu ketiak lepas tu lukis balik? Ya. Kau tak dengar? Saya jawab pertanyaan sikit. Macam mana kalau kita, macam mana cara untuk menangkis pandangan orang ramai jika kita dalam proses untuk berubah? Bagus soalan. Macam mana nak menghadapi masyarakat kaki kecam, bawang Rangers, suka komen-komen, suka tag-tag orang. Dulu saya tak tutup aurat, sekarang saya nak berhijrah. Tuan-tuan, akak-akak sekalian, berhijrah ni satu pengorbanan, ada keperitannya. Kita tengok hijrah agung Rasulullah daripada Mekah ke Madinah. Nabi tak naik Porsche, Nabi jalan kaki, dikejar musuh, kemudian menyorok dekat Gua Thur. Abu Bakar dia risau, Nabi pujuk, la tahzan innallaha ma'ana, jangan bimbang. Ini ambil pesan ni terus, jangan bimbang, jangan sedih, Allah bersama kita. Jadi dalam proses kita saya pun ada proses hijrah. Semua ada proses hijrah. Kita bukan Nabi dan Rasul yang maksum. Kita maksum jual goreng pisang tepi jalan, Makcik Sum tu. Jadi maknanya akak enjoy saja. Sekarang ni akak fikir macam mana nak istiqomah. Apa yang akak buat tu nak puaskan hati orang ke nak cari redha Allah? Akak, saya nak beritahu akak, hidup ni kalau insecure, kalau nak impress pada orang lain, sampai mati kita akan menderita. Kita pakai tudung macam ni, grup sana tak setuju, grup sana dah okey dah, nak puaskan hati grup sini pula tak okey. Akhirnya akak nak cari tudung yang mana? Cari tudung, cari pakaian, cari sikap yang Allah redha. Selesai. Ya kak? Boleh kak? Betul kan? Kan bila akak tak bercampur kan, grup-grup membawang, lama tak nampak batang hidung, dia kata kita sombong. Kalau dah duduk dengan dia, cerita pasal celah kain orang, akhirnya kita terpaksa, ustaz saya nak jaga hati siapa? Jaga Allah. Habis kalau saya tak join grup membawang, saya hilang kawan. Jaga Allah. Hilang kawan, Tuhan akan bagi 1000 kawan yang lain. Itu je. Tapi yang lebih strong, kalau akak pergi dekat grup membawang, Yasin. Maknanya akak dah buat dua. Akak jaga kawan, lepas tu berdakwah. Tapi kadang-kadang berdakwah tak boleh ustaz, nanti kan dia terasa, lantak pergilah dia. Kita dakwah tu dengan cara yang baik, bukan kurang ajar. Kita tak ada pun, baru berhijrah dah neraka-nerakakan orang. Tak. Tapi setengah orang macam tu, baru berhijrah semua tak boleh, ini tak boleh. Kena hati-hati juga. Sebab tu hijrah mesti dengan ilmu. Selesai. Ihfazillah yahfazka. Kamu jaga Allah, Allah akan jaga. Jangan risau kak, insya-Allah. Mencari ilmu. Beza tu beza macam mana? Beza dalam apa? Mencari ilmu. Okey, terima kasih. Baik, sebenarnya saudari tanya, dalam proses menuntut ilmu ada beza tak laki perempuan? Sebab perempuan kena keluar, menuntut ilmu kena keluar, jadi perempuan kena keluar. Sekarang ni jawapannya sudah ada dah. Kak tengok budak-budak perempuan pergi ke Mesir, sekolah pun keluar daripada rumah. Jadi isunya perempuan boleh keluar rumah ke tak? Itu isu dia. Dah ada jawapan. Saya bagi ringkas, boleh dengan syarat jaga diri. Cuma ada topik yang terpencil, bolehkah wanita bermusafir ataupun menunaikan haji? Maka khilaf, perbezaan.
Perbezaan ini merujuk kepada bimbang kalau perempuan bermusafir, mungkin keselamatan dia pada zaman Nabi dulu, keselamatan perempuan di padang-padang pasir. Tapi sekarang ni Kak, ramai kawan-kawan perempuan saya duduk, saya pergi ke Mesir, berapa ribu pula orang perempuan. Dan dia tak bawa Mak Long, Kak Ngah, Mak Andek dia seorang aja. Jadi selamat tak? Selamat. Daripada rumah ke airport, rombongan satu kampung, dah selamat dah. Lepas tu lepas airport dekat boarding pass tu pula, pramugari, pramugara, pegawai-pegawai, anak-anak kapal iring, dah selamat dah. Dekat dalam kapal terbang, flight, dah ramai orang, dah selamat. Sampai dekat Mesir, kedutaan sambut pelajar-pelajar baru. Jadi dia tak ada merentas padang pasir. Jadi makna keselamatan itu wujud, maka dibolehkan. Walaupun ada khilaf di kalangan ulama. Jadi perempuan boleh tak keluar? Boleh. Menuntut ilmu, perempuan di universiti, perempuan sebagai dekan, perempuan sebagai naib chancellor, sebagai pemimpin, boleh mesyuarat. Cuma jaga diri, jaga suara dan jaga pergaulan. Itu je lah. Apakah hukumnya meluruskan rambut rebonding? Atau sebaliknya, rambut dia macam kawat duri, jadi dia nak lurus. Ada dua pecahan mazhab. Pertama, ada mazhab yang tak membenarkan kerana mengubah ciptaan Allah. Yang kedua, ada mazhab yang membenarkan kerana itu salah satu perhiasan. Ubah pun sekejap ya Kak. Sekejap aja lurus tu. Minggu depan kawat duri lah balik. Dia ubah yang tak boleh ni, ubah kekal. Ustaz, saya nak buat surgery lah, nak mancungkan hidung. Haram. Kecuali kalau hidung dia cacat dan aib, baru boleh. Sebarang perubahan anggota tubuh yang dibuat untuk cantik haram. Tetapi kalau dibuat untuk rawatan dan menutup aib, Ustaz, hidung akak pergi ke dahi, itu accident, akak nak turunkan balik, boleh? Nak buat pembedahan? Boleh, tak ada masalah. Ada soalan lagi Kak? Apa hukum si suami menyerahkan 100% tanggungjawab kepada seorang isteri? Tak ada istilah. Kehidupan suami isteri adalah partnership. Tak ada istilah abang 20%, ayang 80% tau, sebab ayang tak ada. Abang 100%, ayang pun 1%. Saya nak bagi tahu Kak, baru-baru ni timbul isu pergaduhan, memasak dengan basuh kain ni tugas siapa? Okeylah. Saya tahu akak berlaku adil dan saya tahu akak sangat, walaupun akak kata tak ada dah, suami pun kena tolong, tapi saya yakin 100% dalam masjid ini merupakan orang yang melakukan dominan tugas memasak. Itu keadilan yang akak ada, keterbukaan yang akak ada. Okey, memasak, basuh kain, lipat baju ni tugas suami ke isteri? Bergaduh dia. Kalau dalam dalil Quran dengan sunnah, tak ada pun Nabi sebut secara spesifik suami tak, isteri tak. Tapi yang jelas, mencari nafkah wajib ke atas suami. Itu jelas. Mencari nafkah wajib ke atas suami. Cuma dalam berak anak siapa basuh, buat susu anak siapa, buat susu. Jangan keliru. Buat susu, yang tu. Menyusu, akak jangan nak cari pasal. Akak jangan nak cari pasal. Itu memang tugas akak. Suami Bilal surau, telefon, bang balik susukan anak. Celah mana? Ya? Tolong bancuh susu Dash Lady ke Nestum, yang tu bang, tolong bang, tak larat lah. Jadi maknanya tak ada pun istilah isteri mesti sekian tap. Cuma saya bimbang bila saya sebut begini, seolah-olah nanti ada wanita yang memperjuangkan, tengok ustaz tu cakap macam tu. Tak, maksud saya bukan begitu. Maksudnya dalam hidup ini mesti ada tolak ansur dan toleransi. Itu je. Dan satu lagi, walaupun tak ada dalil Quran dan sunnah, tetapi sudah menjadi tradisi zaman berzaman. Walaupun orang perempuan ni satu dia bagus, walaupun dia bising-bising, tapi memang daripada zaman dulu tugas di dapur itu sudah didominasikan oleh wanita. Itu sahaja. Tapi bukan maksud didominasikan oleh wanita suami boleh dera isteri di dapur, tak. Sebab dalam sesetengah hal isteri wajib ikut
dan taat pada suami. Suami ada kerjanya di luar, ayang kenapa tak masak? So dalam hal-hal yang, tapi mungkin ketika isteri dalam pantang, isteri sakit, takkan tak ada hati perut suami nak tolong masak? Takkan tak ada hati perut, kan? Walaupun tugas memasak itu didominasikan oleh perempuan, tapi isteri kau terlantar. Takkan time tu ayang tahu tak tugas memasak padahal tengah ICU tu. Jadi suami kena ada hati perut benda tu. So kena perbincangan. Nabi pernah mengangkat air untuk isteri. Ketika Aisyah ditanya, apa tugas Rasulullah kat rumah, buat apa? Lepas tu Aisyah jawab, apa yang Rasulullah buat kat rumah sama macam suami-suami yang lain buat. Mengangkat air untuk isterinya, membetulkan selipar, menjahit baju. So Nabi juga ada buat tugas rumah tangga, nak menunjukkan bahawa toleransi suami. Tapi bukan maksudnya isteri boleh lepas tangan ataupun isteri menuntut kebebasan. Feminisme kita katakan, kan? Perjuangan feminisme. Baik. Okey, soalan yang ni dah habis. Ada tak? Oh, Kak ada IG Bagaimana Pak Nazif Ghazali? Bagaimana pandangan Ustaz? Oh ni Facebook terhadap fashion wanita yang menyelitkan baju dalam pinggang seluar atau skirt sehingga menampakkan bentuk pinggang. Soalan ni dah jawapan dah. Menampakkan bentuk pinggang, Nazif Ghazali. Soalan ni dah jawab dah. Hukumnya haram. Termasuk, kita bimbang termasuk dalam ancaman khasiat ariat, berpakaian tapi telanjang. Ustaz, kalau tambah tebalkan kening sebab bulu kening sikit. Bulu kening dia tak ada, mengaib. Ni orang ke alien? So di maknanya dia nak tambah sikit. Itu je lah soalannya. Dalam sejarah kata Yahudi yang bagi makan racun pada Nabi itu namanya Zainab. Okey, itu je lah. Hukum tindik kalau menimbulkan fitnah tak perlu. Okey, dia ulang balik saya punya ayat tadi. Okey Kak, ada? Mungkin ada beberapa lagi? Ya. Seorang ibu menyamakan anak, apa hukum cukur bulu kening? Nak tanya hukum isteri dalam skala rambut bagi orang muda. Sekejap. Adakah batal solat jika tangan berlapik? Okey. Akak nak turun ke sujud. Budaya di Malaysia pakai telekung. Bila dia turun tu satu surau tertutup. Kembang macam tu kan. Tu yang ada mak tu nak cari anak hilang. Bukan kena colek, sangkut celah telekung ngacik sebelah tu. Kan? Budak tu pula tidur seronok angin kan. Bila akak turunkan, tak, tangan akak berlapik dengan telekung, boleh ke tak boleh? Maka ada perbezaan pendapat di sini. Ada sebahagian mengatakan batal kerana tangan ni tak direct ke tempat sujud. Tangan ni tak boleh terhalang dengan kain yang bergerak mengikut pergerakan kita, yang bersambung dengan badan. Tapi kalaulah dekat tempat sujud tu ada kain tudung yang lain akak hamparkan yang akak tak pakai, tak apa. Itu considered as sejadah. Itu mazhab pertama. Mazhab kedua, tak batal. Kerana yang penting syaratnya tangan mesti kena pada bumi. Dia bukan terapung. Kalau terapung tak boleh. Terapung. Yang tu tak boleh. So ada dua pendapat di situ. Wallahu a'lam. Soalan last Assalamualaikum Cik Man. Akan nak tanya satu soalan. Menyapu uduk itu di kepala. Tapi ada pandangan yang mengatakan kalau dye rambut tak sah kita uduk tu disebabkan dye itu menghalang rambut dari terkena air lah. Jadi persoalan akak, kalau misalnya kita ambil uduk tu, kita kenakan di kulit kepala, sah atau tidak? Rukun wudu ada 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum. Wahai orang beriman, kalau nak semayang basuh muka, kemudian basuh tangan sampai ke pergelangan tangan lebih sikit, dan kemudian wamsahu bi ruusikum, dan sapu sebahagian daripada kepala. Ruus, ra'sun.
Ra'sun bahasa Arab, Melayunya kepala. Rambut bahasa Arabnya sya'run. Allah tak sebut sya'run, Allah sebut ra'sun. Maknanya yang wajibnya kepala. Kalau orang yang memang botak, rambut mana nak dicari? Rambut tak ada lah Ustaz. Macam mana nak pergi semayang? Jadi maknanya jelas kat sini, kita nak kenakan air dekat kulit kepala tu. Kulit kepala tu. Jadi bila timbul isu dia dai rambut, dia dai rambut menghalang air, maka akhirnya sah ke tidak? Tak timbul isu sah ke tak? Sebab yang penting dia ada kulit kepala. Cuma isunya bila dia nak mandi wajib. Yang tu je lah. Ada perbahasan tentang sini. Sebenarnya mandi wajib dengan wuduk ni, rambut ni termasuk dalam perbahasan ke tidak sebenarnya. Tapi kita berbaik sangka saja. Warna-warna rambut yang digunakan itu, kalau dia yakin tak menghalang air, dia jenis masuk. Dia macam ni kak, pewarna yang sifatnya kunyit, bukan sifatnya cat. Akak pernah kunyitkan ikan kan, kemudian bila basuh betul-betul still ada kuning. Kuning itu bukan lapisan baru, dia dah masuk dalam zat tangan, dah masuk dalam zat rambut, maka dia bukan penghalang air. Kalau sifatnya seperti cat, maknanya boleh dikikis, yang tu penghalang air. Yang tu tak boleh. Jadi barangkali saja yang pewarna rambutnya itu masuk dalam zat rambut. Inai. Celak mata boleh lelaki perempuan. Cuma perempuan dengan caranya, lelaki dengan caranya jangan melampaui batas. Okey, jangan sampai Firaun ke Hajah Jamilah ni. Jangan melampaui batas lah. Apa-apa hal jangan melampaui batas. Ada soalan? Tak ada kak Ya? Waalaikumsalam. Oh, tak dengar. Last akak tak dengar kak? Akak kena pakai apa? Nanti akak tolong sampaikan kat saya. Marhaban. Dia sama dengan dia buat dalam dia timbul satu isu, boleh tak perempuan masuk pertandingan tilawah antarabangsa? Boleh tak perempuan bernasyid, benda-benda yang Islam. Menyanyi tu kita dah tahulah benda tu. Menyanyi apa semua tu sebaik-baiknya janganlah. Tapi ni yang Islam. Bernasyid, kemudian bermarhaban, kuncinya ialah. Tapi di tempat kita menganggap benda itu sebagai boleh, tidak menimbulkan fitnah. Cuma fitnah ini satu benda yang kita tak jangka sebenarnya. Di zaman fitnah ini kadang-kadang sebarang perkara buruk boleh berlaku. Kalau pendapat saya, okey, saya nak letak tengah-tengah. Akak boleh marhaban, tapi kalau boleh jangan di tengah-tengah kaum lelaki. Nak puaskan hati akak sesama geng perempuan. Sebab kita kadang-kadang, yelah, ada waktu-waktu nak karaoke, ada waktu-waktu yang kita nak saja geng-geng Tupperware tak laku kan. Mak nak pergi marhaban, Tupperware mak tak jalan lah long kan. Mak nak pergi marhaban, lama dah tak test suara. Sebab kalau kita kata haram kan rasa macam sempit pula. Okeylah, tak apa, boleh. Wanita menyanyi boleh sebenarnya. Wanita nyanyi lagu-lagu rock ke apa semua boleh. Zaman Nabi pun ada perempuan menyanyi. Tapi jangan menimbulkan fitnah. Dan zaman sekarang ini kalau seorang perempuan tu nak menyanyi untuk kepuasan diri dia sendiri, kalau boleh jangan ada pendengaran kaum-kaum lelaki ajnabi. Ini jalan pertengahan. Kita tidak mengharamkan secara mutlak, dan kita tidak sewenang-wenang membebaskan secara mutlak. Nabi pernah hadir satu majlis dan Nabi dengar sekumpulan perempuan menyanyi. Nabi tak marah. Cuma Nabi suruh tukar lirik. Ada lirik tak kena dari segi akidah. Liriknya berbunyi, di sisi kat perempuan tu kata, di sisi kami ada seorang Nabi yang dapat mengetahui apa yang berlaku pada esok hari. Lirik ni tak kena. Sebab Nabi tak tahu benda ghaib apa yang berlaku esok kecuali Allah. Tapi Nabi tak kata, kenapa kau menyanyi? Nabi tak kata macam tu. Nabi suruh tukar lirik. Dan pada hari perayaan ada 2 orang perempuan menyanyi di rumah Nabi. So benda-benda yang begitulah. Dan kita pun tahu pada zaman tu, itu bukan konsert kak. Itu bukan konsert. Bukan konsert ada lelaki-lelaki jahat, lelaki-lelaki yang penuh suasana percintaan. Itu di rumah Nabi. Abu Bakar masuk, dia dengar perempuan menyanyi. Abu Bakar kata, kenapa ada suara syaitan? Maknanya perempuan menyanyi ni suara syaitan. Nabi kata, tak apa, hari raya. Tengok, dalam suasana yang penuh dengan sopan. Andai kata suasana ini, sopan ini wujud pada waktu sekarang, maka tak ada masalah.
Kelonggaran di situ. Walaupun tak dinafikan, ada setengah mazhab yang mengatakan mutlak perempuan tidak boleh menyanyi. Arab Saudi ni terkenal dengan ketegasan dia, tapi saya pelik hari tu K-pop boleh masuk sana pula. Saya pun jadi pelik. Kan? Arab Saudi ni banyak benda yang dia larang. Ambil gambar tak boleh, perempuan tak boleh drive perempuan. Tapi hari tu K-pop masuk, tak silap saya. Jadi saya jadi pelik dengan Arab Saudi. Wallahualam. Tapi apapun, kita rasa seronok bila kerajaan Arab Saudi sudah membenarkan untuk pelaksanaan ibadah haji dan umrah kan? Umrah ke haji? Umrah. Alhamdulillah. Tak apalah, itu tanggungjawab dia orang lah, sebab Mekah tu tanah suci untuk semua umat Islam. Minta maaf atas segala kekurangan, minta maaf gurauan-gurauan yang orang kata mungkin akak terasa hati. Dalam merajuk dengan laki, merajuk lagi dengan aku. Akak ada terasa hati ke? Tak. Nasi ada tak? Jangan tak ada. Baik, apa ni? Saya mohon ampun. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi. Ditakdirkan Allah. Ya Allah, hai. Saya rasa bersalah. Minggu sebelum ni yang saya datang, ada satu makcik yang sungguh-sungguh nak bertanya soalan. Saya tak tahu makcik tu ada tak di sini pada hari ini. Kalau ada, jumpa saya. Dia nak tanya tentang diri dia, soalan agama. Lepas tu saya save nombor dia. Dia bersungguh-sungguh. Cuma saya tak ingat dah nombornya. Jadi saya rasa macam bersalah sebab tak boleh bantu dia. Jadi kalau ada makcik tu boleh jumpa saya. Tapi nasib dululah. Baik. Jadi terima kasih banyak-banyak. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni saya bawa balik Terima kasih banyak-banyak. Mereka semua berminat sangat dengan Ustaz. Harap setiap bulan kita akan dapat bersama dengan Ustaz Cik Man. Tugas terus kita pada hari Isnin bersama Ustaz Syamsul Debat. Lagi satu, saya nak tahu ya. Siapa yang ada order Ustaz ada ordernya, kita ada di belakang. Kita tak ada depan, kita tak di belakang. Ya? Ada kereta yang menunggu di belakang. Siapa yang nak order